Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1196 dan antara paparan utama. Bosku kini sah bergelar banduan. Najib, arkitek yang salah percaturan. Rakyat berbulu telinga, puak bersatu, dabik dada. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laungan Bosku, lawan tetap lawan, hidup Bosku dan Parlimen Pekan adalah antara moto semangat yang dicanang dan dijulang oleh para penyokong tegar bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang kini sudah bergelar banduan. Tanggal 23 Ogos 2022, sejarah dunia tercipta apabila Mahkamah Persekutuan Malaysia mengekalkan sabitan dan hukuman 12 tahun penjara serta denda RM210 juta yang dikenakan ke atas Datuk Seri Najib yang didapati bersalah menyeleweng dana RM42 juta milik SRC International Sendirian Berhad. Panel 5 hakim dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat sebulat suara membuat keputusan itu selepas mendapati pembelaan Najib sememangnya tidak konsisten dan gagal menimbulkan keraguan munasabah. Beliau berkata sabitan itu selamat bagi semua 7 pertuduhan dan hukuman dikenakan tidak keterlaluan. Dengan keputusan di akhir prosiding itu, Najib mula menjalani hukuman penjaranya berkuat kuasa semalam di penjara Kajang. Tengku Maimun berkata mahkamah tidak mendapati sebarang kesalahan dalam penghakiman yang dibuat Hakim Mahkamah Tinggi ketika itu Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Muhammad Nazlan yang kini Hakim Mahkamah Rayuan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun ke atas ahli Parlimen Pekan itu bagi setiap 3 pertuduhan penyelewengan masing-masing berjumlah RM27 juta, RM5 juta dan RM10 juta daripada dana SRC. Tengku Maimun berkata Muhammad Nazlan membuat keputusan yang betul dan tepat apabila mendapati pembelaan Najib gagal menimbulkan keraguan munasabah ke atas kes pendakwaan. Ketika membacakan penghakiman setebal 15 muka surat dalam masa 34 minit, Tengku Maimun berkata panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan mendapati Muhammad Nazlan sudah melakukan analisis yang mendalam terhadap bukti dikemukakan pihak pendakwaan. Oleh itu, kami tidak boleh menyimpulkan bahawa mana-mana dapatan Mahkamah Tinggi seperti yang dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan adalah songsang atau jelas salah sehingga memerlukan campur tangan rayuan. Kami bersetuju pembelaan perayu sememangnya tidak konsisten sehingga tidak menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Dalam keadaan ini dan selepas meneliti bukti, penghujahan dan rekod rayuan yang lain, kami mendapati aduan perayu seperti terkandung dalam petisyen rayuan ini tiada sebarang merit. Katanya, beliau berkata kes pembelaan adalah Najib tidak pernah benar-benar mempertikaikan mengenai kemasukan dana SRC International berjumlah RM42 juta seperti dipertuduhkan ke atasnya dalam akaun bank pribadinya ketika kes itu dibicarakan. Sebaliknya, beliau berkata bekas Perdana Menteri itu hanya mencabar elemen mens rea atau niat jahat bagi semua 7 kesalahan dikenakan ke atasnya, iaitu menafikan mengetahui dana itu daripada SRC. Ia kerana pihak pembelaan mengekalkan RM42 juta yang dikatakan diperoleh secara salah oleh perayu yang menyebabkan kerugian salah kepada SRC bukan dalam pengetahuannya. Pada masa sama, perayu menegaskan beliau diperangkap dalam satu konspirasi dirancang ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau Jolo, bekas Ketua Setiausaha Sulit Allahyarham Dato' Azlin Alias dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif SRC Nir Faisal Arif Kamil serta pegawai bank. Peguam Utama Najib Razak Hisham Teh Pohtik menyatakan rasa sedih dan kecewa atas keputusan terhadap anak guamnya. Sudah tentu kami sedih dan kecewa kerana kalah dalam rayuan ini. Saya hanya boleh kata kami mencari ketenangan dan penawar menerusi seorang juri hebat dari India yang berkata, hanya Tuhan boleh memberikan keadilan sempurna. Terima kasih semua. Katanya ringkas kepada media selepas selesai prosiding rayuan akhir di Mahkamah Persekutuan semalam.
Dalam pada itu, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman terhadap Najib membuktikan Badan Kehakiman Negara bebas tanpa dipengaruhi pihak berkuasa dan politik. Beliau berkata keputusan dibuat mengikut fakta itu membolehkan negara bersih daripada rasuah. Keputusan rakyat inilah yang membolehkan pendakwaan yang profesional dan ketegasan serta keberanian Badan Kehakiman membuat keputusan mengikut fakta dan hukum, bukan mengikut telunjuk politik pihak yang berkuasa yang kita telah alami selama puluhan tahun. Katanya dalam rakaman video berdurasi 1 minit 35 saat malam tadi. Kepada Najib Razak, memandangkan anda sendiri yang berkata, saya pergi holiday, maka kami juga ingin mengucapkan selamat bercuti. Sesungguhnya rakyat bukan ingin memadankan muka sesiapa, tetapi rakyat hanya inginkan keadilan yang saksama. Sesiapa yang bersalah melakukan jenayah di negara ini perlu dihukum sewajarnya, termasuk bekas seorang Perdana Menteri seperti anda yang mengkhianati 32.7 juta rakyatnya. Doa rakyat yang teraniaya dimakbulkan Allah untuk ditunjukkan kebenaran yang hakiki kepada dunia sejagat. Kepada mana-mana pemimpin yang korup, sedang korup atau dalam perbicaraan mahkamah, berhati-hati dan ambil semua ini sebagai pengajaran. Jangan ingat anda akan terlepas. Kepada penyokong tegar, bosku, berhentilah melalak dan meraung. Sebaliknya bermuhasabah diri siapa yang anda puja dan taksub sehingga lupa diri. Hidup, hidup! Hidup, hidup! Hidup, hidup! Parlimen Pekan! Hidup! 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 Lawan! Lawan! Manusia yang kononnya banyak berjasa kepada anda kini sudah bergelar banduan. Bos kalian kini sudah tiada. Yang ada hanya sejarah ciptaannya, iaitu satu-satunya Perdana Menteri Malaysia dipenjarakan dan bergelar banduan. Noktah. Sepanjang prosiding berlangsung minggu lalu, saya dapati peluang saya untuk mengecapi kejayaan pada rayuan ini perlahan-lahan terhakis. Bukan kerana kekurangan merit, tetapi kerana saya tidak diwakili. Demikian kata-kata akhir bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak di hadapan 5 panel diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat sebelum keputusan rayuan terakhir SRC International diumumkan. Sejak bermulanya prosiding rayuan akhir, pelbagai drama dan percubaan dilakukan Najib untuk memastikan penangguhan kes termasuk sabitan terhadap Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang kononnya ada konflik kepentingan ketika membuat keputusan di Mahkamah Tinggi sebelum ini. Tidak kurang juga Najib telah membuat pelbagai cubaan dengan menggugurkan pasukan guaman yang diketuai Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah dan menggantikannya dengan peguam lain di saat akhir yang akhirnya menjerat lehernya sendiri. Malah yang paling dangkal dan tidak masuk akal disifatkan sebagai taktik berniat jahat, Najib telah membuat permohonan untuk meminta Ketua Hakim Negara Yang Amat Arif Tun Tengku Maimun Tuan Mat untuk berundur kerana suaminya pernah mengeluarkan kenyataan di Facebook pada tahun 2018. Saya sudah usaha buat sedaya upaya dan apa yang penting sekali perjuangan kita perlu diteruskan. Kita tunggulah apa-apa keputusan. Kalau keputusan buruk kepada diri saya sendiri, saya minta maaf. Itu luahan bekas ahli Parlimen Pekan itu ketika keluar seketika bertemu penyokongnya yang meraung-raung di perkarangan Mahkamah Persekutuan semalam. Tahukah anda tindakan Peguam Utama Datuk Seri Najib Razak tidak berhujah dalam rayuan akhir kes penyelewengan dana SRC itu mencerminkan bekas Perdana Menteri itu tidak ingin menyokong rayuan berkenaan. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun yang mempengerusikan panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan ketika membacakan penghakiman berkata, sehubungan itu Mahkamah mempunyai budi bicara menggunakan kuasanya meneruskan rayuan. Tengku Maimun berkata, ia bukan keadaan yang mana perayu dihalang berhujah, sebaliknya peguam enggan berbuat demikian walaupun selepas diminta berulang kali. Beliau berkata tiada dalam nas undang-undang dikemukakan peguam yang menunjukkan apa yang boleh dilakukan jika mahkamah menolak penarikan diri seseorang peguam. Dalam erti kata lain, Peguam Hisham Teh Pohtik masih mempunyai tugas melindungi perayu dengan mengemukakan hujahan. Pada pandangan kami dalam kes ini, Peguam Perayu masih hadir dan ada dalam rekod mahkamah secara fizikal tetapi enggan berhujah walaupun diminta mahkamah.
Mengikut Seksyen 313/2 Kanun Acara Jenayah, jika perayu dilihat tidak menyokong rayuannya, Mahkamah boleh mengambil kira perkara itu dan membuat perintah sewajarnya, katanya. Dalam pada itu, Tengku Maimun menolak permohonan supaya hukuman penjara ke atas Najib ditangguhkan dengan alasan untuk memfailkan permohonan semakan. Mengulas mengenai kenyataan Najib yang kononnya peluang untuk mengecapi kejayaan pada rayuan terakhir perlahan-lahan terhakis, bukan kerana kekurangan merit tetapi kerana dirinya tidak diwakili dengan sewajarnya disifatkan sebagai kenyataan yang melampau. Peguam kanan Tuan Hanif Khatri Abdullah berpandangan Najib adalah arkitek yang menentukan ketidakadilan terhadap dirinya sendiri. Sebenarnya aduan Najib ini patut dibuat di hadapan cermin. Cermin yang besar supaya dia dapat nampak muka dan tubuh badan dia. Kerana apa? Sebab dia adalah arkitek ketidakadilan diri dia sendiri. Dalam bahasa Inggeris dipanggil, he's the author of his own misfortune. Dia yang membuat segala benda yang mengakibatkan apa yang dia kata dia tidak diberi perbicaraan adil. Akibat daripada tindakan dia, akibat daripada ketinggalan dia, pengabaian dia, kecuaian dia. Semua salah dia. Semua adalah salah dia. Tidak ada Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan maupun Mahkamah Persekutuan tidak langsung memberikan ruang untuk dia. Tegas Hanif. Menurut Hanif, tidak ada cacat celah dalam mana-mana bahagian penghakiman Mahkamah Rayuan maupun Mahkamah Tinggi, sehinggakan jika rayuan itu diletakkan di hadapan mana-mana mahkamah yang munasabah sekalipun, jika mereka mendapati ada pembelaan, maka ia adalah ketidakadilan yang melampau. Beliau berkata demikian secara langsung dalam rancangan Bual Bicara terbitan Jom Channel, Bicara Mahkamah dengan tajuk Rayuan Terakhir SRC ditolak dan Najib Razak ke penjara malam tadi. Untuk itu, persoalan yang ingin ditujukan kepada para macai dan pentaksub Najib Razak, di mana lagi letaknya ketidakadilan dalam keputusan ini sebagaimana yang didakwa Najib dan penyokongnya. Pelbagai ruang dan peluang diberikan kepada Najib termasuk penangguhan hukuman sehingga beliau bebas ke sana dan kemari tanpa digari dan dipenjarakan. 4 tahun, 1 bulan dan 19 hari penantian rakyat berakhir semalam. Seluruh dunia mampu menerima keputusan yang saksama ini. Bosku yang serba tahu di Facebook kini sudah berada dalam tirai besi. Muktamad. Kenapa tidak bagi para macai dan pentaksub? Sejak keputusan kekal bersalah dijatuhkan terhadap Datuk Seri Najib Razak dalam kes penyelewengan dana 42 juta ringgit milik SRC International Sendirian Berhad, ramai pula yang nak jadi hero dan mendabik dada memuji diri sendiri atau pemimpin mereka. Naik meluak pula kami di Jom Channel membaca kenyataan yang dikeluarkan mereka umpama tak sedar diri dan tak tahu malu. Antaranya bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin berkata, bukti Badan Kehakiman berjaya menegakkan keadilan sekaligus mengembalikan maruah negara yang tercalar. Malah tanpa segan silu katanya, kebebasan sistem kehakiman sebegitu yang beliau pertahankan ketika menerajui pentadbiran Putrajaya sebelum ini selepas pengkhianatan langkah syaratan dan scheme of things yang bermaharajalela pada zaman beliau. Konon katanya, meskipun wujud desakan politik supaya campur tangan dalam kes tertentu, Mahyadin yang juga Presiden Bersatu dengan tegas menolaknya, walaupun pada akhirnya beliau kononnya terpaksa meletak jawatan kerana mempertahankan prinsip dipegangnya. Ahli Parlimen Bagong itu mengungkit kembali detik beliau dengan lantang menyuarakan kebimbangan mengenai salah guna kuasa dan rasuah skala besar menerusi penyelewengan dana One Malaysia Development Berhad 1MDB dan SRC International membabitkan Najib sejak 2015. Katanya kesan tindakannya itu beliau dihukum dengan dipecat daripada kerajaan dan parti ketika itu, namun tetap kuat beristiqamah dengan prinsip menegakkan yang hak. Alhamdulillah, perjuangan saya dan rakyat Malaysia menentang rasuah akhirnya terjawab di Mahkamah Persekutuan hari ini. Hari ini saya bersama-sama rakyat Malaysia yang konsisten melawan rasuah dan penyelewengan dapat menghela nafas lega dengan keputusan Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan bersalah ke atas Najib. Kebebasan sistem kehakiman inilah yang saya pertahankan ketika saya menjadi Perdana Menteri. Walaupun ada desakan politik supaya saya campur tangan dalam kes tertentu, saya tegas menolaknya. Walaupun akhirnya saya terpaksa meletak jawatan kerana mempertahankan prinsip ini, katanya dalam kenyataan semalam. Ketua Badan Pimpinan Bersatu Johor, Datuk Dr. Sahruddin Jamal berkata, keputusan Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman terhadap Najib membuktikan Presiden Bersatu itu berada di pihak yang benar. Katanya perjuangan
perjuangan dilakukan Mahyadin yang juga pengerusi Perikatan Nasional itu bagi menegakkan kebenaran dan menentang kemungkaran. Dr. Sahrudin yang juga ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu berkata, penghargaan diberikan kepada bekas Perdana Menteri itu atas prinsip berkata benar dan tiada yang disembunyikan dalam perjuangan sehingga beliau dipecat daripada UMNO pada 2016. Sejak dipecat daripada UMNO, Mahyadin menempuh pelbagai liku dan cabaran dalam perjalanan karier politiknya hanya kerana menegur skandal moral dan keuangan membabitkan Najib yang juga bekas Presiden UMNO dan Perdana Menteri. Sebuah perjuangan yang penuh dengan kesabaran dibuktikan kebenarannya dan Ahli Bersatu wajar bangga dengan sosok pemimpin yang ikhlas berjuang demi agama, bangsa serta tanah airnya, katanya dalam kenyataan. Naik berbulu telinga kami rakyat jelata apabila mendengar kenyataan sedemikian rupa kerana apa yang kami tahu, zaman pemerintahan Mahyadin juga adalah antara zaman korupsi berluasa, salah guna kuasa, scheme of things, darurat, hilang majoriti, tabur bunga rampai ganimah dan sebagainya. Kenapa mesti puak-puak Bersatu pula nak mendabik dada dan merasa bangga dengan keputusan yang tidak berpihak kepada Najib semalam? Apa yang kalian buat? Tolonglah ada rasa malu untuk mengaku sebagai hero jika kalian hanya tahu menyorok di sebalik pokok dan pura-pura mati ketika bertempur. Kelakar betul puak-puak ini. Selagi boleh nak dapat kredit walaupun orang lain yang buat kerja. Maklumlah pilihan raya umum dah makin hampir. Maka keluarlah ayam berkokok, ekornya bergelumang tahi. Senang cerita maklumat ada di hujung jari para penonton. Jadi untuk Bersatu dan Mahyadin, tolonglah. Seluruh dunia sudah menyaksikan sejarah yang kalian ciptakan sebelum ini. Penat untuk kami ungkit satu persatu. Dan ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.